Kalau kita jumpa gabungan f prime dan fx. Kalau kita berjaya jumpa macam ni, maka kita punya jawapan dia adalah integration of, bukan integration, lebih kurang macam tu lah. Kita akan dapat fx tambah c macam tu. Kalau kita berjaya tunjukkan macam ni lah sebelah-sebelah kan. Okay, contoh dia, katakan kita tengok soalan 3K. Pasal 3K ni, kita tengok bukan 3K, kita tengok dulu 3 apa? Mana dah nampak soalan, mabuk dengan soalan. 3H. 3H. Integration of 2x to the power of 9 plus 1 over x to the power of 10 plus 5x. Okay. Kita kena ingat, bila jumpa soalan integration, dia tak boleh integrate atas kemudian integrate bawah, dia tak boleh. Dia kena ada satu je kan. Okay. Kita tengok, kalau kita start dengan fx, kita tengok bentuk dia. Fx ni, kamu tengok kuasa yang paling tinggi. Sebab kita ada pilihan ni, sama ada kuasa 10 ataupun kuasa 9. Fx ni pilih kuasa yang paling tinggi. Di bawah lah. Maka kita dapat x kuasa 10 tambah 5x. Okey, daripada situ, cuba kita differentiate. Ni kalau kita differentiate dapat berapa ni? Ingat lagi tak? Hello? Dapat berapa ni? 10x kuasa 9. Ya. Tambah 5. 5. Okey kan? Kemudian, seloknya kalau kita dah ambil ini sebagai fx, kita kena kaitkan yang ni, mesti kaitkan dengan soalan untuk yang bahagian atas ni. So macam ada bayang-bayang macam nak kena kan. Tapi kalau kita factorize, kalau saya factorize 5, dia akan kena tepat pada soalan. Nampak? Kan? Jadi saya boleh tulis soalan ni, saya boleh tulis balik. Dia sebenarnya dia boleh jadi yang di bawah ni betul lah, kita akan dapat fx di bawah ni. Fx. Kemudian yang di atas ni, kalau saya terus ambil f prime, kita dah macam dah terlebih. Kan? Kita sebenarnya soalan nak yang ni je. Maka saya boleh ambil tapi kena ada 1/5. Betul tak? Kan? Sebab f prime ni nilai dia 10. Tapi yang kita ada 2. Jadi kena bagi 5 lah, baru dah sama dengan bentuk soalan. Okey? Okey, bila kita berjaya nampak fx dan f prime ni berada serentak kan, maka kita tak payah guna peraturan biasa tu. Terus kita akan ambil 1/5. Yang asal dia macam tu lah. Okey. Kalau kita integrate, kan kita dah belajar kan, kalau kita integrate 1/x, 1/x patutnya kita dapat berapa? 1/x. Ln x. Kita dapat ln kan? Ln. Kita dapat ln. Kalau boleh tengok balik tu. Okey, tapi jawapan akhir dia kita akan ambil 1/5 ln fx kita tadi adalah yang di bawah tadi kan? X kuasa 10 tambah 5x. Dah, itulah jawapan dia. Okey. Kaedah ni kita akan gunakan kalau kita berjaya ubah bentuk soalan ni kepada bentuk fx dan f prime. Kalau kita berjaya dapat bentuk macam ni, maka terus kita tak payah guna kaedah yang biasa kita belajar sebelum ni lah. Okay, maksudnya kita punya jawapan dah ada dah, 1/5 disebabkan dia 1/, bila integrate mesti dapat ln. Tambah 5. Dan jawapan akhir dia ambil, gantikan balik. Boleh ke ni? Okey, tengok satu contoh lagi lah. Okey, kita tengok contoh I pula. Kalau kita tengok contoh I, 6x, eksponen x kuasa 2 dx. Okey. Ini kalau kita nak integrate terus tak boleh ni.
sebab dia gabung dengan polynomial, kemudian eksponen. Mana boleh kita integrate 6x, kemudian integrate eksponen, kecuali kalau dipisahkan dengan tambah. Kalau tambah boleh. Okay? Jadi kalau dia bergabung, dia tak boleh. Jadi cuba kita gunakan kaedah tadi. Kalau saya pilih fx dulu, ingat fx ni kita akan pilih kuasa x yang paling tinggi. Kita ada dua pilihan, sama ada nak ambil atas atau nak ambil yang 6x ni. Jadi mestilah ambil atas kan, sebab peraturan kita pilih kuasa yang paling tinggi. Kuasa 2 lah. Kemudian cuba kita differentiate, kita tengok dapat tak dia sama dengan jiran sebelah. Kan? Jadi sebenarnya dia hampir sama dengan jiran sebelah ni. Maka kita boleh ubah cara penulisan. Kalau kita ambil ini 6x ni, kalau saya ambil 2x, kalau kita ambil 2x salah lah, sebab kita nak 6, maka perlulah kita darab 3. Tak? Sebab nilai ni 2x, sedangkan yang kita nak 6x, jadi kena darab 3 lah. Jadi kita boleh ambil f prime tapi dengan syarat mesti darab 3 supaya sama dengan 6x. Yang ini dia akan jadi e kuasa fx. Okey. Jadi kalau kita dah berjaya dapat bentuk f prime dengan f ni serentak dalam satu integration ni, maka integration ni kita akan jadi mudah lah. So kita boleh integrate yang ni. Dx. Maka teruslah kita akan dapat e fx tambah c. Okey. Tapi jangan biarkan jawapan dia macam tu. Fx tadi adalah e x kuasa 2 tambah c. Okey. Maka itu kita akan dapat jawapan macam tu lah. Setakat ni okey tak ni? Setakat ni ada yang tanya tak? Okey. Macam pening rasa. Memang saja nak bagi pening. Dah pening lah. Okey, dah nampak bintang 6 bulan? Boleh lah. Boleh. Burung sekali. Okey. Ni sepatutnya kita belajar malam ni baru nampak bintang 6 bulan. Baru clear. Dia macam ni, kalau kita jumpa soalan gabungan dua fungsi kan, sebenarnya yang ni kita tak boleh integrate. Sama macam tadi. Kalau dalam bentuk macam ni, tak boleh integrate ni. Sebab dia tak ada kaedah integrate atas, kemudian integrate bawah. Memang tak ada. Jadi apa yang kita buat, kita cuba guna kaedah nota saya tadi. Kita gunakan kaedah ni, kita berjaya tak dapat tukar ni bentuk soalan ni, gabungan fx dan f prime. Kalau berjaya tukar macam ni, maka kita tak payah integrate dengan cara biasa. Okey, macam ni lah. Kaedah dia mudah je. Pilih fx kuasa yang paling tinggi. Dia punya kaedah dia. Pilih kuasa yang paling tinggi, kemudian cuba kita differentiate. Disebabkan yang ni kita dah andaikan ini fx, bila kita differentiate, rupanya ada bayang-bayang untuk yang di atas. Maka sebenarnya kita dah boleh guna kaedah ni lah. Okey, ini kita dapat macam ni. Kemudian maksud dia, kita tak integrate benda ni. Kalau jumpa gabungan ni, maka dia akan jadi mudah. Kita hilangkan f prime ni, terus kita akan dapat bentuk 1 per fx. Dan kalau kita bayangkan integration of 1 over x, kan dapat ln. Kita cuma nak bentuk je. Kita nak bentuk je. So dapat 1 per 5 ln fx. Kemudian patahlah balik pada jawapan dalam bentuk x. Okey tak? Sama dengan ni. Mana boleh integrate terus sebab dua fungsi berbeza. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah ataupun tolak. Jadi apa yang kita buat, kita cuba dulu guna kaedah yang tadi. Maksudnya kita ambil fx, pilih kuasa yang paling tinggi, cuba kita differentiate. Kalau kita differentiate dapat sebelah ni, maka kita boleh gunakan nota yang tadi. Okay? Kecuali kalau katakan saya pilih, katakan sini saya pilih x kuasa 2. Bila saya differentiate dapat 2 saja. Dapat 2 saja. Maksudnya saya tak dapat kaitkan keseluruhan ni adalah gabungan f prime dengan fx. Okay? Yang ni boleh sebab dia ada 2x. Ada bayang-bayang untuk yang baki ni sebelah ni. Boleh. Maksudnya kalau kita katakan saya differentiate x kuasa 5 ni contoh x kuasa 5, tiba-tiba saya dapat 5x kuasa 4. Sedangkan 5x kuasa 4 tu tak ada pun bayang-bayang untuk kat sini.
Maksudnya penulisan kita tak boleh gabungkan f prime dengan fx. Kalau macam tu maksudnya tak boleh guna kaedah ni. Kaedah ni guna kalau ambil fx tetapi bila kita buat differentiation dia dapat yang sebelah jiran dia. Cuma nombor dia berbeza, tak ada masalah, kita boleh darab. Okay, kalau kita berjaya buat macam ni, maka kaedah kita mudah untuk integrate. Maksudnya daripada panjang yang ni, terus kita boleh tukar kepada hilangkan f prime ni, hilangkan je. So yang tinggal yang ni. So kita bayangkan kalau kita integrate eksponen kuasa x, mesti dapat eksponen kuasa x juga. Benda yang sama. Kita nak bentuk tu je. Dan jawapan patah balik kepada asal. Boleh? Ataupun pening lagi? Faham Okey, kita ambil satu contoh lagi lah. Okey. Boleh. Okey, katakan tadi saya dah buat apa tadi? Saya tadi dah buat HI. Okey, katakan saya ambil soalan K lah. Soalan K. Integration of 4x cube. Kemudian kita ada square root x to the power of 4 minus 3. Okey, respect to x. Okey, sama juga. Kita nak expand pun tak boleh. Sebab dia berbeza kuasa. Kemudian kalau saya nak integrate pun tak boleh juga. Sebab dia tak ada kaedah integrate yang ni. Kemudian integrate pula yang ni. Dia tak ada. Dia tak ada kaedah kita integrate macam tu. Kita boleh integrate kalau dipisahkan dengan tambah. Kalau tambah boleh. Kalau tolak pun boleh. Kalau darab tak boleh. Okay? Jadi kalau kita jumpa soalan macam tu, maksudnya kita kena cuba kita pilih fx ni daripada dua pilihan ni, pilih kuasa yang paling tinggi. Yang square root ni abaikan. So kita akan nampak x kuasa 4 tolak 3 lah. Okay. Kemudian cuba kita differentiate. Dapat tak yang baki ni, yang belum kita ambil tadi? Kalau dapat, jadi kan dapat ni jiran sebelah ni. Maka kaedah yang kita belajar sekarang ni boleh guna lah. Sebab saya boleh tulis. Okey, sekarang ni yang tadi 4x kuasa 3 tu adalah f prime. Okey, kemudian yang ini adalah ni saya tulis je fx, sepatutnya dia adalah square root kan, sebab kuasa setengah. Jadi kita berjaya tunjuk fx dan f prime ni kita boleh tulis serentak. Bila tulis serentak, maka integration ni dah jadi mudah. Maka yang ni kita hilangkan je. Kita kekalkan yang fx ni. Okey. Yang ni kalau kita integrate kan dia akan jadi fx kuasa 3/2. 3/2. Ibarat kita integrate x kuasa setengah. Kalau kita integrate x kuasa setengah, dapatlah x kuasa 3/2. Mana datang 3/2 ni? Setengah tambah 1. Kan? 3/2. 3/2. Tetapi jawapan akhir dia janganlah biarkan fx. Fx kita tadi adalah x kuasa 4. So, kita ambil bentuk dia kuasa 4 tolak 3. 3/2. Ini 2/3. Tambah C. Itulah kita punya jawapan. Okey. Sebelum kita teruskan ni, kita ingat balik pada sem yang pertama. Kalau kita differentiate sign. Kena ingat balik lah. Ni sem yang pertama ni. Okey. Differentiate sign dapat apa? Cos. Ya, cos. Betul. Kemudian differentiate cos. Negative sign. Oh, bagus, mantap. Kuat daya ingatan. Tahniah. Okey, kemudian kumpulan yang kedua. Ini kan kita masih belajar sem 1 itu. Pecah. Kumpulan yang kedua ni adalah tangent. Tangent dengan cotangent. Tangent kalau kita differentiate apa? Ya, secant squared x. Betul. Kalau cotangent? Cosec. Negatif. Cosecant. Ni kita akan guna balik ni. Okey, ini kumpulan yang kedua.
Okey, teruskan dengan kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga ni adalah secant dan cosecant. Cosecant. Differentiate secant dapat apa? Apa? Dapat secant X, secant dengan tangent. Okey. Kalau differentiate cosecant. Jangan lupa. Cosecant pasangan dia apa? Cotangent. Kan? Jadi sekarang ni kamu ingat balik ini kita akan gunakan balik yang kita belajar SEM 1. Okey. Kumpulan yang pertama sin dan cos. Kumpulan yang kedua tangent dan cotangent. Kumpulan yang ketiga secant dan cosecant. Kalau kita perhatikan, tengok hasil dia. Sebelah kanan ni, yang kedua mesti negatif. Yang kedua mesti negatif. Itu cara yang pertama lah. Kalau kita ingat cara yang kedua, setiap kali kita differentiate C, yang ada C, dia mesti jawapan dia negatif. Integrate yang bermula dengan C, differentiate yang bermula dengan C, dia mesti dapat negatif. Integrate kalau bermula dengan C, mesti dapat negatif. So ada dua cara kita nak ingat. Cara yang pertama, setiap yang kedua mesti negatif. Cara yang kedua kita nak ingat, setiap kali differentiate C, dia akan dapat negatif. Okay? Okay, sekarang ni kita bukan nak gunakan differentiation ni, kita nak integrate. Okay, kalau kita nak buat integration, kita baca daripada sebelah kanan. Baca daripada sebelah kanan. Maksudnya kalau saya nak integrate cos mesti dapat sin. Integrate sin mesti dapat negative cos. Nanti terbalik. Integrate secant squared, dia syarat dia mesti ada kuasa 2. Secant squared dia mesti dapat tangent. Integrate cosecant squared, dia mesti dapat negative cotangent. Nanti terbalik. Kemudian integrate secant x. Dia kalau integrate secant x, dia mesti bersama dengan tangent x. Dia mesti bersama. Kalau secant x, tak ada jawapan. Kalau katakan find the integration of secant x, tak ada jawapan. Sebab kalau tengok sini mana ada secant? Yang ada secant kuasa 2. So hati-hati. Bila integration secant, dia mesti bersama dengan tangent baru dapat secant x. Integrate cosecant bersama dengan cotangent. Ni mesti ada 2 ni. Baru kita dapat cosec x. Boleh. Jadi integration kita baca daripada sebelah kanan. Boleh. Okey, katakan kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Okey, katakan saya nak integrate cos 3x. Integrate cos. Tengoklah, integrate cos dapat apa? Cos. Baca sebelah kanan. Dapat sin kan? Maka jawapan dia sin lah. Sin 3x. Tetapi untuk trigonometri ni, dia mesti kena buat 2 step. Okey, yang pertama memanglah integrate cos dapat sin. Tapi jangan berhenti di situ. Yang ni kena differentiate. Dapat berapa ni? Ni differentiate berapa? Hello? Differentiate 3x. Dapat apa? 3. Dan 3 tu benda yang baru letak di bawah. Okey? Maka itulah jawapan dia. Okey? Dari integrate cos dapat sin. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di situ. Dia ada tambahan differentiate 3x. Dapat 3. Okey, contoh lain. Sorry, kalau sin tu tak payah letak negatif kan? Saya negatif pula sebab kita baca daripada sebelah kanan. Sebelah kanan. Insaflah. Yang integration baca daripada sebelah kanan. Cos dapat sin. Okey, katakan saya ubah ni. Saya ada secant squared 5x. Okey. Integrate secant squared dapat apa? Tengok balik. Secant squared. Baca sebelah kanan, cari secant squared. Secant squared. Yes, yang ni. Maka dapat tangent.
Okay, letaklah tangent kat sini. Tangent 5x. Adakah tu jawapan dia? Ada tambahan tak? Kena Ada. per berapa? 5. So hati-hati sebab trigonometri ni dia ada 2 step. Yang pertama integrate secant squared dapat tangent. Yang kedua differentiate dapat 5, tapi 5 tu letak di bawah. Okey. Contoh lain, katakan saya ada cosecant, cosec 4x dan cotangent 4x dx. Okey, kita tengok cosec dan cotangent. Cosec dan cotangent. Dia mesti dapat berapa? Integrate cosec dan cotangent. Apa? Positif ke negatif? Hello? Positif. Negatif. Jangan lupa. Saya integrate positif cosecant. So dapat negatif. So letaklah negatif. Negatif cosec. Bukan positif rasa. Ya betul. Kita punya formula kan negatif. Tapi soalan nak positif. Maka bawa lah ini angkut ke sana. Kan? Faham. Terus. Adakah ini jawapan dia? Tidak. Per berapa? 4. Ya betul. Maka itulah jawapan dia. Okey. Rasa dah macam gagal ni. Kita tengok soalan 4B, soalan tutorial. Okey, kita tengok sambung balik soalan tutorial 4B. Okey, 4B integration of 3 sin 4x over 3 respect to x. Okey. Kita nampak ada nombor 3. Nombor 3 ni dia tak terlibat dalam integration. Salinnya. Okey, integrate sin dapat apa? Positif ke negatif? Cos, betul? Positif negatif? Positif. Integrate cos. Yeah, positif. Integrate sin. Integrate sin dapat apa? Positif. Positif ke negatif? Negatif. Negatif sebab kita nak positif. Maka ni bawa lah ke sana. Oh, dia terbalik je rasa. Dia terbalik je. So dapatlah negatif. Ada masalah ni? Apa sin pula? Jawapan dia negatif cos. Cos 4x over 3. Okey, ada lagi tak? Ini kena perkan dengan berapa? Per dengan 4 per 3. Betul? 3. 4 per 3. Sebab differentiate dalam kurungan. Kalau biarkan jawapan ni baru K1. Ini baru K1. Jadi kena permudahkan ni. Dapatlah cos 4x over 3. Dah selesai. Macam itulah. Okey, kita pergi yang canggih lagi. Okey, katakan saya nak ambil soalan. Okey, soalan E lah. Saya ambil soalan E. Integration of 3 sin plus 1 over cos squared 2x. Okey. Ingat integration dalam bentuk fraction tak ada. Maka yang ni kamu kena tukar. Ni saya salin dulu. 3 sin 3x. Okey, 1 over cos ni dia sama dengan apa? 1 over cos. Secant ke cosecant? 1 over cos. 1 over cos apa? 1 over cos. Apa dia? Secant. Secant. Tapi jangan lupa ada cos dulu. Okey, selesai. Ingat, bila macam ni baru boleh integrate. Tapi kalau dalam bentuk fraction tak boleh integrate. Tadi ada pantang larang dia kan. Dia mesti dalam bentuk bukan fraction. Dalam bentuk macam ni.
Okey, kita tengok nombor 3 ni tak terlibat. Integrate sign dapat apa? Tengok balik tadi. Integrate sign. Negative cos. Ya, betul. Negative cos. Tapi jangan berhenti di situ. Kena ukur dengan 3. ya, 3 ni datang daripada differentiate 3x. Okey, kemudian integrate secant squared. Tengok balik secant squared. Cari secant squared. Secant squared. Tangent. Yes, tangent. Okey, dapatlah tangent. Tangent. Jangan tangent cos 2. Tangent saja. Per dengan berapa ni? 2. 2 dan tambah C. Okey, jadi jawapan akhir dia memudahkan negative cos 3x plus 1/2 tangent 2x plus C. Dah selesai. Okey, macam tu lah. Okey, setakat ni faham ke tak faham? Faham. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita nak hafal dia punya cara integrate tu, kamu refer balik pada SEM 1. Jadi kamu berpandukan kepada yang ni lah. Tapi kena hati-hatilah. Utamanya macam saya nak cari integration of sin, positive sin x. Sepatutnya integration of negative sin. Integration of negative sin baru dapat positif. Tapi kadang-kadang soalan dia nak bukannya negatif. Soalan nak macam tadi lah kan, sin positif. Jadi janganlah kita ikut faktoran macam ni. Kita kena baca daripada sini. Kan? Jadi bila baca daripada sini, maka negatif tu pindahlah ke sini. Maka jawapan dia negatif cos. Okay? Maknanya kita kalau nak integrate, kita berpandukan kepada table ni. Differentiation ni. Kalau differentiation, differentiate daripada kiri pergi ke kanan. Itu differentiate. Kalau kita nak buat integration, baca daripada kanan. Baca daripada kanan ke kiri. Maksudnya integrate cos dapat sin. Integrate sin dapat negatif. Integrate secant squared dapat tangent x. Dia macam tu. Baca daripada kanan. Okey? Sir, Ya. so kalau dia minta integrate cosec, kita akan dapat negatif cos tangent tu. Macam mana? Kalau nak integrate Cosec. cosec squared, dia kena ada squared. Baru dapat Cosec negative square cos. X. Ya. Negative Maksudnya cos. kita bawa sebelah je lah kan? Ya. Maksudnya Faham, kita faham. rujuk sebelah kanan, jawapan dia sebelah kiri. Okey? Faham. Integrate cosec tak ada. Tak ada jawapan. Sebab yang kita ada cuma cos 2. Cos 2 baru dapat cotangent. Okey, sama juga integrate secant x tak ada jawapan. Dia ada jawapan kalau secant x bersama dengan tangent, baru ada jawapan. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh yang F. Soalan 4F. Okey, soalan 4F. Integration of sin 2x cos 4x plus sin 4x cos double angle. Okey. Ingat dalam kita nak buat integration ni, kalau darab tak boleh. Kan? Maksudnya kita gabung sin dan cos tak boleh. Kita tak boleh integrate sin, integrate cos, tak boleh. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah atau tolak. Sama juga untuk yang sebelah kanan ni. Saya tak boleh integrate sin. Saya tak boleh integrate cos. Sebab dia gabungan, ada dua trigonometri, tak boleh. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah atau tolak. Okay? Jadi kalau jumpa soalan ni memang tak boleh buat. Kalau buat cara biasa tak boleh. Jadi apa yang kita buat, ingat balik masa SEM 1. Ingat tak formula identities compound angle A plus B. Guna balik masa SEM 1. Ni dalam nota kuliah ada. Ni kalau lupa boleh tengok balik. Dalam exam dia beri formula ni. Ingat lagi tak ni? Sin A. Ingat. Kan? Tambah apa? Kalau ingat. Sudah.
Apa ni jawapan? Kejap saya rujuk formula. Ha, Sin B cos A. sin B. Ya. Jadi cos A sin B kan? Lupa dah, nanti kamu tengok balik lah. Okey, kita tengok bentuk dia. Sin A cos B kan? Sin A cos B. Maksud dia, yang ini adalah A ni. Ni A, ini B. Betul tak? Kita cek balik. Yang ni cos A. Cos A ni. Maksudnya A tu adalah 2x. Betul lah? Ni adalah A. B 4x. Betul? Sama? Ya? Maka, berpandukan daripada sini, identitas ni, maka kita boleh ubah soalan tu kepada sama dengan integration of, saya ambil lah sin gabungan A dan B tambah. A sekarang 2x. 2x. B adalah 4x. Daripada yang panjang tu, rupanya kita boleh ringkaskan menjadi sin 6x. Kalau kita jumpa macam ni baru boleh integrate. Okay? Kita tak boleh integrate kalau dia gabung dua trigonometri. Kalau di sini apa jawapan dia? Integrate sin dapat apa? Negative cos. Yes, negative cos. Tapi mesti per dengan 6. yes. Maka itulah jawapan dia. Nampak tak? Daripada yang panjang-panjang tadi. Tapi dengan syarat kena mahirlah nak pilih identiti yang mana. Okey? Jadi sebenarnya soalan ni walaupun berdiri ni, sebenarnya dia adalah sin 6x. Okey, boleh? Boleh, sir. Okey. Kita teruskan lagi. Belum cukup pening lagi kan? Baru bayang-bayang ni kan? Okey, kita tengok contoh. Contoh G pula. Okey, kalau kita tengok contoh G pula, ini pun sama juga ni. G integrate of cos squared x dx. Okey, kalau kita tengok dalam senarai differentiation tadi, kalau tengok balik, ada tak cos kuasa 2? Ada tak cos kuasa 2? Hello? Tak ada. Tak ada kan? Sin kuasa 2 ada tak? Tak ada. Tak ada juga. Tangent kuasa 2 ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Ada. Kita perhatikan sebelah kanan. Maka tangent kuasa 2. Mana dia tangent kuasa 2? Kita jangan tengok sebagi, tengok sebelah kanan. Maka sin kuasa 2 tak ada. Cos kuasa 2 tak ada. Tangent kuasa 2 tak ada. Maka kalau kita jumpa soalan macam tu, kita tak boleh buat. Kalau kita kekalkan soalan ni tak boleh buat. Cos kuasa 2 kita tak boleh integrate. Tapi jangan kita buat pula macam ni. Kita guna peraturan kuasa. Kalau ada yang selamba je ni. Terus dapat kuasa 3. Sebab kan integration kan kuasa dia bertambah 1. So siapa yang buat ni salah. Okey? Dia tak boleh jadi ni ada yang canggih ni dia pertimbangan 3. Tak boleh. Dia tak ada peraturan tu. Trigonometri ni dia hanya boleh integrate kalau integrate of sin, integrate of cos. Itu baru ada jawapan. Kalau kuasa 2 tak boleh. Jadi apa yang kita buat, kita masih menggunakan identities. So kena ingat baliklah apa yang ada kaitan dengan ni. Contoh katakan saya ambil formula cos double angle. Ini pun dalam nota kuliah ni ada formula dia. Ni sem yang pertama. Cos double angle dia ada 3 formula kan? Ada 3 formula. Untuk soalan ni lebih sesuai guna formula yang ni lah. Okey, daripada sini saya ubah supaya cos kuasa 2 ni sebagai tajuk. Maka kita akan dapat cos kuasa 2x sama dengan cos 2x tambah 1 bahagi 2, betul tak? Bahagi 2. Okey tak? Ni saya jadikan ni sebagai tajuk. Maka 1 di bawah sana jadi tambah. Kan terlebih. Ada 2 bagi 2. Okey, maka integration ni saya boleh ubah kepada integration of, saya gunakan ni 1/2
cos 2x tambah 1. Dan dalam integration 1/2 ni tak terlibat. So saya biarkan. Okey, integrate cos dapat apa? Integrate cos. Apa? Sin. Positif kan? Per dengan 2. Okey. Integrate 1 dapat apa? Integrate 1 dapat apa? X. Ya, betul. Maka itulah jawapan dia. Ataupun kalau rajin, buatlah 1/4 sin double angle plus 1/2x plus c dah. Itu jawapan dia. Nampak? Bila kita jumpa cos 2, tak boleh integrate. Kena ubah bentuk. Jadi tengoklah mana yang sesuai. Bila kita ubah bentuk, pastikan dia tak ada lagi kuasa 2. Macam ni lah. Dia dah nampak ni adalah kuasa 1. Jadi boleh integrate. Okey. Macam ni? Boleh ke? Boleh bertahan lagi? Boleh. Okey, bagus. Malaysia Kita boleh. Malaysia boleh. Okey, kita tengok satu lagi lah. Soalan H tu. Sama juga untuk soalan H. Kami tahu ya. Soalan H, integration of sin squared for x. Yang ini pun sama juga. Mana boleh kita integrate ni? Memang tak boleh integrate. Okey, sebab dia tak boleh integrate tu sebab dia ada kuasa. Sama juga nanti kalau kamu jumpa sin kuasa 3, tak boleh juga integrate. Sin kuasa 4 pun tak boleh juga. Okey, dia tak ada kuasa, dia mesti kuasa 1. Jadi kita mesti gunakan identity lah. Okey, identities. So tengoklah mana yang sesuai. Katakan saya gunakan cos double angle. Dia sama dengan 1 minus 2 sin squared x. Okay? Sebab cos double angle ni kan ada 3 formula. Kamu tengok balik 6 nota clear ada. Saya pilih pula formula yang satu lagi. Okey, daripada sini saya jadikan sin squared ni sebagai tajuk. Maka saya akan buat sin squared sebagai tajuk. Okey, sin squared sebagai tajuk, maka dapatlah 1 tolak. Betul tak? Ni bawa ke sana. Bawa ke sana. 1 tolak cos 2x. Kemudian terlebih 2. Boleh? Maksud dia kamu ubah ni sebagai tajuk. Kamu proses, maka kamu akan dapat 1 minus cos double angle divided by 2. Okey. Ya. Kena bahagi 2 sebab integrate Bukan integrate. Jadi, ni mula-mula saya jadikan ni sebagai tajuk. Saya bawa ke kanan. Maka dia akan ada 2 lah kat sini kan. 2. Okey, kemudian yang ni saya bawa ke sebelah kanan pula. Jadi 1 tolak cos double angle lah. Faham. 2 ni saya nak hilangkan, kena bahagi 2 lah. Okay. Faham. Terus. Jadi untuk yang ni dia akan jadi ni, kalau sini 1, sini 1, maka sini 2. Boleh? Kalau sini 4, maka sini berapa? Nampak ni? 8. 8 lah kan? Okey, 8. Zas. Okey. Maka saya kena ubah yang ni pun, saya ubah 8. Okey, maka nanti 1/16. Cepat lagi dia. Okey, jadi 1/16 sin 8x plus. Okey. Jadi sekarang ni, kalau ikutkan formula, kita dapatlah, maksudnya kita berjaya tukar bentuk ni kepada 1 tolak cos 2x over 2. Tetapi soalan dia bukan guna 1, dia guna 4. Jadi kita tengoklah, kalau sini 1, maka sebelah kanan ni adalah 2. Maksudnya kena darab 2 lah. Jadi kalau kita gunakan 4, maka sini akan jadi 8 lah. Boleh? Maksud dia macam ni lah. Maksud dia,
saya nak sin kuasa 2 4x. Soalan nak ni kan. Maka saya akan tukar 1 tolak cos 8x per 2. Okay? Sebab kita perlukan 4. Jadi kena tengok betul lah. Kalau sini 1, dia akan jadi 2. Kalau sini 4, memang salah dia akan jadi 8. Itu yang saya guna 8 tu. So, kalau 3? Kalau 3, maka dia akan jadi 6. 6. Kalau katakan sini 7, 14. 14. Oh, ganda 2 lah ni. Kan maksud dia, kita tengok dia punya pattern dia. Ini kalau 1, dia 2. Maksud dia kena dapat 2. So hati-hati dalam soalan dia berubah. Okey, jadi macam tu lah. Okey. Jadi ingat, bila nak buat integration untuk trigonometri, kuasa 2 tak boleh. Okey. Kuasa 2 tak boleh. Kecuali kalau secant kuasa 2, memang ada. Okey. Cosecant kuasa 2 ada juga. Tapi untuk sin kuasa 2 tak ada. Cos kuasa 2 tak ada. Tangent kuasa 2 pun tak ada. Okay, jadi dia kena ubah bentuk dengan menggunakan identities of trigonometry. Mesti gunakan ni.